ke kampung kita. Kita rasa sangat bertuah hari ini kerana Tuan Guru sudi hadir menyampaikan ilmunya di masjid kita pagi ini. Jadi tanpa melewatkan masa, saya dengan penuh takzim dan hormat menyebut Tuan Guru Baba Haji Ghazali untuk menyampaikan kuliah untuk kita sini. Silakan Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. Ya Allah, dengan Engkau saja kami berada di waktu pagi ini dan juga kami berada di waktu petang.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang sebelumnya dan kebaikan yang selepasnya. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada kejahatan ini hari, kejahatan yang ada di dalamnya, kejahatan yang sebelumnya dan kejahatan yang selepasnya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, kami pohon dari Engkau semua kebaikan. Wa na'udzubika minasyarri kullih, dan kami berlindung dengan Engkau daripada segala kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami keadaan yang baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di dalam akhirat keadaan yang baik. Wa qina azabannar, dan peliharakanlah, jagakanlah kami daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurusi masjid AJK Masjid yang mana sudi terima saya pada pagi ini khusus untuk menyampaikan tazkirah ataupun kuliah subuh yang sederhana. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya sampai ini Allah menjadikan kebaikan untuk kita, menjadikan simpanan kita untuk kita terima pada hari kemudian nanti. Yang sebenarnya saya ni datang dari jauh betul, tetapi tak bawa perkara yang dikatakan permata, mutiara, bawa mari perkara yang biasa-biasa je lah. Tak ada perkara yang ada bernilai tinggi. Sebab tu apa saja yang saya sampai ni, jika tak memuaskan ataupun tak sampai matlamat tu, lebih dulu saya minta maaf lah. Kerana kita maklum kita buat kuliah subuh dan upamanya ni kita bercakap tajuk agama betul-betul, tak ada hubung kait dengan dunia lah. Maka kita bagi saya lah, saya tengok dengan pengalaman saya, masalah agama ni boleh dikatakan kebanyakannya sudah sampai kepada kita. Nasihat-nasihat agama ni bukan satu sisi dah sampai kepada kita. Kalau kita berumur ni kalau bila bukan kata 40 sisi, hampir dengan 400 ke 4000 sisi dah sudah sampai kepada kita. Yang tak sempurna laginya tentang kita nak kita praktik dia itulah, kita beramal dengan apa yang disampaikan itu je. Sebab tu yang saya sampai pagi ni, saya boleh kata 100% mengulangi apa yang telah disampaikan. Saya rasa begitulah. Cumanya dengan bentuknya, gayanya, ayatnya berlain sikit. Isi kandungan tu rasa dia nak lari tak boleh dah. Nak lari daripada apa yang telah disampaikan. Saya rasa begitu saja. Oleh itu yang pentingnya bagi kita, kita usaha supaya kita dapat praktik apa yang telah kita
telah pelajari apa yang telah disampaikan kepada kita di dalam masalah agama dan khususnya masalah keakhiratan kita, untuk kita nak menuju ke alam akhirat. Itulah yang paling penting sekali. Bila pergi kepada pandai fikir kepada tajuk tu, maka tidak ada apa ayat yang saya nak katakanlah, nak sampaikan. Kalau ada tajuk yang tertentu, boleh jadi tajuk itu tu memberi gambaran, kata kita hajat kepada tajuk tu, kepada hajat kepada kita mendalam ataupun membicarakan tajuk yang tertentu, kerana kita berasa ada kekurangan kat situ. Itu boleh kita bicara tajuk yang tertentu. Walau bagaimanapun pagi ni saya ingin sentuhlah sikit sebanyak sebagai jadi menggerakkan kita, mesemangatkan kita untuk kita berhadap kepada akhirat kita. Itulah nak cari ayat-ayat ataupun bentuk cara mana untuk nak membangkitkan semangat kita tu, nak tambah power kepada kita. Begitu je lah. Oleh itu kalau kita tengok kepada yang tersebut, kita buat perbandingan dengan kita hidup di dunia ini. Kita nak pergi kepada akhirat, kita boleh banding dengan kita hidup di dunia. Kita maklum kita ni, kita kena ada 2 kali hidup bagi kita seseorang dan 2 kali mati. Kita maklum gitu dah. Rabbana ahyaitana sanatain wa amattana sanatain. Kita akan bercakap dengan Allah. Allah bagi tahu kepada kita perkara yang realitinya. Kita kena mengaku, kena bercakap dengan Allah. Tentu kita kena kata Rabbana, wahai Tuhan kami, ahyaitana sanatain, engkau menghidupkan kami 2 kali. Wa amattana sanatain, dan engkau mematikan kami 2 kali. Tiap-tiap orang tak lebih daripada tu. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Maka kita sekarang kita duk merasai dengan hidup kali yang pertama. Hidup kali yang pertama. Dan kita akan jumpa dengan mati kali yang kedua. Dan kita akan jumpa di depan kita hidup kali yang kedua. Tetapi di tempat yang lain-lain. Kita akan hidup kali yang kedua. Selepas di tempat kita hidup kali yang kedua tu bukan di sini. Di sini ni dinama dia, tempat kita di sini secara umum dinama dia dunia. Dia panggil darud dunia, kampung dunia. Hakikat yang sebenar, makna dia, pengertian dunia yang sebenar tu apa? Kalau kata kampung dunia, yang kita nak hidup kali yang kedua, nama ad-darul akhirah. Kita maklum negeri akhirat, kampung akhirat. Faham gitulah kitanya. Tetapi pengertian dianya, maksud dianya di dalam bahasa Arab, mana dunia tu yang dekat. Ad-dunya dia mufrad muannah daripada kata adna. Al-adna
hak muannas dia, kata hak orang Arab ni dia bercakap bagaimana kita tahulah dia ada muzakkar, ada muannas. Ada hak jatuh betina perkataan dia tu. Seperti bilangnya dia kan. Kalau satu hak jatuh dia kata wahid. Kalau hak betina dia kata wahidah. Kalau dua isnani. Kalau hak lelaki, kalau hak perempuan, hak jatuh, hak betina isnatani. Sintani. Kalau tiga hak jatuh salas, hak betina salasah. Ya ada muzakkar muannas, muzakkar muannas. Begitu. Mana ad-dunya ni mana yang terdekat. Negeri hak dekat, negeri hak rapat dengan kita. Yang ni negeri hak kita duduk. Kampung hak kita duduk sekarang dia panggil ad-dunya. Selepas pada ni ada dia panggil ad-darul akhirah, negeri yang akhir, negeri yang di penghujung. Tak ada kampung, tak ada negeri selepas pada tu. Duduk situ dah lah. Tu nama dia panggil darul akhirah. Maka kalau kita hidup di dunia ni, bila kita pindah negeri, pindah negara, dia cara hidup tak sama, dia bertukar. Kita hidup di sini, di negara kita Malaysia ni, kita makan nasi, makan budu. Kalau orang bertani, pagi-pagi nasi kerabu, makan budu. Tengah hari petang pun, ideal nasi dia nya budu. Mesti kena ada lah. Ikan kering, ikan tambal kering. Pagi-pagi ni pulut gaunyo dia panggil. Kalau musim hujan ni pulut gaunyo lah. Tak nak pulut gau-gau kelapa, kukur dengan berkorang tu, kukuran tu. Begitulah. Kita duduk kat sini. Kalau kita pindah negara ni pergi kepada Timur Tengah, pergi kepada Mekah, Saudi ke, pergi kepada Mesir ke, Kuwait ke, kita kena tukar dah cara hidup. Pitih pun pakai pitih lain. Makan ni pun kena makan hak lain dah. Tak ada dah lah. Budu tak jumpa dah lah, tak bertemu dah dengan budu. Kena jumpa dengan roti, jumpa dengan kambing bakar, daging bakar, dia jumpa perkara lain dah sana. Kalau pergi ke Eropah, dia kena makan hak lain dah, pitih lain dah. Begitulah nasbah masalah keagamaan ni pun begitu. Kita hidup dunia, kita satu cara hidup. Bila kita pindah kepada ad-darul akhirah, dia ada satu cara hidup yang lain. Makannya lain, tempat duduk tu hak lain, duit pitih dia hak lain. Cuma kita tak boleh buat sana. Kalau dunia kita boleh usaha sana, cari sana, dan di sana sudah ada bahan-bahan dia. Bahan dia sudah siap. Adapun negeri akhirat ni diberitahu oleh Tuhan bagi dua negeri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi tahu dah, kata kita nak ke sana tu kena berbekal kat sini, kena buat persiapan kat sini, kena masuk, kena buat akaun bank kat sini dah, kena masuk dalam bank di hari ni dah. Kalau kita tak masuk dalam akaun bank kita hari ni, kita nak pergi buka sana tak ada. Nak bawa kad, nak luruk, nak apa buka pitih tak boleh. Nak pitih, kena buat pitih di hari ni dah. Itulah pitih akhirat, duit akhirat nama dia. Yang dinama dengan duit akhirat, dia tak nama ringgit, dia tak nama dolar, dia tak nama pound, tak ada. Nama dianya thawab. Tu duit akhirat. Nama dia bahasa Arab nama thawab, diterjemah dengan bahasa Melayu kata pahala.
Siapa nak duit banyak di akhirat kena buat pahala lebih banyak. Masuk akaun bank. Baru boleh buka sana. Nak buat tempat duduk pun, rumah kita pun kena buat tempat duduk sekarang dah. Di sana baru dia jadi bangunan. Allah lah yang membangunnya, Allah lah yang membuatnya. Kita nak buat tak boleh. Behel-behel dia tak ada, semen tak ada, besi tak ada untuk kita nak buat sendiri, tak ada dah. Nanti terima apa yang kita sedia, Allah akan buat mengikut apa yang kita sedia. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan apa yang Allah suruh menyampaikan. Dia bagi tahu pada kita apanya yang boleh pahala banyak, apanya yang boleh buat binaan, apanya yang jadi tanaman di sana. Nak makan musangking di sana kena tangani sekarang dah. Tak ada kata benih dia kat sana, tak ada. Cuba tengok. Sabit di dalam hadis Nabi kata, siapa-siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali. Satu riwayatnya ada juga 11 kali. Allah membuat satu binaan bagi dia, satu rumah bagi dia di dalam syurga. Cara nak buat rumahnya di dalam syurga, nak hatta pergi ke sana supaya jadi rumah, tak boleh nak atas semin, tak kena atas semin, tak kena kat atas besi, hatta qul huwallahu ahad 10 kali. Sebab tu selepas subuh kita bacalah qul huwallahu ahad 10 kali supaya kita boleh sebuah rumah di sana. Itu cara bentuknya, begitulah lebih kurangnya. Itu kata bila kita pindah ke sana, kita kena hidup cara lain. Untuk nak hidup di sana kena sudah kita berbekal di sini. Sebab tu Allah kata wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal. Hendaklah kamu, mestilah kamu berbekal. Asalnya aku cakap tajuk orang nak buat haji yang sebenarnya. Pada asalnya orang nak pergi buat haji mesti kena sipai bekal, kena bawa bekalan. Tak boleh pergi tangan kosong nak pergi minta sedekah di sana, minta derma di sana, tak boleh, salah. Tak wajib pergi kalau nak pergi minta sedekah di sana, tak ada bekalan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia sangat mengetahui, dia Rabbul Alamin. Mana dia bercakap ni cara kemah. Mana dia bercakap walaupun tajuk haji, di dalam tu dia memasuk yang lain daripada tajuk haji. Mana di dalam tu terkandung di dalam tu kesemua. Nak pergi ke akhirat pun kena berbekal. Masuk sebab bila nak berpindah. Sebab tu dia iring dengan kata fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu at-taqwa, ialah takwa. Kalau kita nak pergi haji, kita bekal dengan takwa, boleh makan tak kat sana? Kalau kita pergi kat Mekah, kita tak ada bawa pitih, tak ada bawa apa, kita bawa takwa saja. Boleh makan tak kat Mekah? Makan tak kenyal, lapar lah kita kalau bawa takwa. Tapi Allah iring dengan kata fa inna khairaz zadi taqwa. Ini Allah nak ayat kata hak bekal tu aku tak kena wayak dah, mu bahas sendiri dah. Hak untuk nak pergi ke Mekah tu kena bekal apa tu mu kena bahas. Tapi yang penting, yang paling tinggi sekali, kamu kena bekal dengan takwa untuk ke akhiratan kamu tu. Wattaquni ya ulil albab. Kamu kena takwa kepada aku wahai orang yang cerdik, wahai orang yang mempunyai akal.
mu kena takwa kepada aku. Itu bekalan yang nombor satu. Nak pergi kepada mana pun mesti kena berbekal. Cuma bekal ni tengok tempat yang kita nak pergi itulah. Nak pergi ke Mekah kena bekal apa? Kita nak pergi kepada Eropah kena bekal apa? Kita nak pergi ke akhirat kena bekalnya at-taqwa. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata akatharu ma yudkhilun nasal jannah. Yang paling banyak sekali yang memasukkan manusia ke dalam syurga, perkara yang memasukkan manusia ke dalam syurga yang paling banyak, sebab-sebab yang membuat bagi manusia masuk syurga yang paling banyaknya at-taqwa wa husnul khuluq. Taqwa dan elok perangai yang baik. Dua perkara inilah yang buat manusia masuk syurga yang paling banyak sekali. Itu cara kita, cara hidup kita, cara kita duduk kat sini, kita nak pergi kepada akhirat, kita kena ada bekal kat sini. Maka kita hidup kat sini, kita nak macam mana? Begitu juga bila kita pergi ke akhirat, nak macam tu lah. Sebab tu saya cakap ni, lain cara saja, isi dia sama je tu. Isi tu lah semua. Cuma nak bagi kita ada rasa terkena sikit, begitu je. Ada kala kitanya, bila kita duk gemar di dunia ni, perkara-perkara dunia, kita tak ingat kata hak ni juga aku nak di akhirat. Kita dunia ni kalau kita kira dengan cara kasar-kasar, kalau kau diliti tu panjang, kau kasar-kasar, satu kita nak apa dia panggil, nak jaga daripada kekurangan kita, sakit kita, demam kita, kena serai oleh perkara-perkara yang mudaratkan kita. Dunia ni kita nak duduk begitulah. Kalau ada perkara nak merusak kita jaga, usaha jaga tu. Yang kedua, kita nak mempertahankan kita supaya kita boleh hidup panjang, boleh berterusan hidup. Yang ketiga, kita nak kelebihan di dalam hidup kita. Dia panggil nak we ada antibody kita supaya kita boleh tahan hidup. Tak ada kita hidup sekarang nak mempertahankan hidup kita. Sebab tu kena ada hospital, kena ada ubat untuk nak mempertahankan hidup. Sebolehnya kita hidup sini, sebolehnya kita tak matilah. Seboleh. Nak tak dia bertanya semua ni, cuba akik tanya seorang, siapa nak mati kata ni? Ada tak? Ada rasanya. Tak ada nampak akad tangan ni. Kalau ada akad tangan, pagi esok saya nak mari pula buat kuliah kat sini. Tapi saya nak buat mari pistol lah. Ataupun pedal. Siapa akad tangan, kita pergi pacung tembak. Tak ada. Sebolehnya nak hidup sepanjangnya. Tetapi nak hidup sepanjang, nak hidup macam mana sepanjang? Nak hidup dengan bentuk lebih sempurna, lebih selera, lebih sedap, lebih selera segala-galanya. Pakaian kita pun nak hebat, makanan kita pun nak sedap, tempat duduk kita pun nak bagi sedap. Tu hak kita nak kat sini. Kat akhirat kita nak tak begitu?
Bila kita hidup sekali lagi, kita nak ke tak nak? Nak, tentu kita nak. Tapi kadang kita terlupa hak sana. Duk berbimbang, duk bergaduh dengan hak sini. Bahasa petani kata bergaduh. Tapi kalau kita standard Malaysia, gaduh ni nak bertumbuh. Tak kata. Mana duk masyghul, duk berbimbang dengan hak sini, terlupa hak sana. Kebanyakan manusia gak terlupa. Kerana nak ketinggian kat sini, nak pangkat kat sini. Sebab apa kita nak pada pangkat? Nak hak tadi, nak supaya hidup lebih sempurna, lebih orang panggil boleh tunai tutup teh hajat kita. Kandak-kandak kita nak apa? Kita boleh. Kalau kita tak jadi ketua, tak siapa tutup teh kita. Nak hak ni tak boleh, nak hak tu tak boleh. Bila boleh jadi ketua, misal jadi ketua kampung, boleh lah. Tapi bila ketua kampung tu tak sempurna lagi, nak hak tu tak ada lagi, naik sikit ketua daerah. Jadi ketua daerah tak boleh lagi, naik jadi ketua negeri. Jadi ketua negeri tak boleh, tak sempurna lagi, nak naik pula jadi PM. Katalah berebut duk bimbang lah tu lah. Supaya nak dia panggil perkara yang boleh menunaikan hajat kita, supaya hidup lebih selera, lebih sempurna. Terlupa hak satu lagi. Itulah Allah kata alhaakumut takatsur. Melalaikan kamu, buat terlupa kamu oleh at-takatsur, oleh berbadu membanyakkan. Kita badu banyak, nak banyak piti, nak banyak rumah, nak berebut ataupun badunya megah. Mung nak lebih ni, aku nak lebih ni. Cari nak megah, nak lebih, itulah buat kita terlupa daripada keakhiratan kita, daripada zikrillah. Apa yang melupakan kita tu? Takatsur. Di antara perkara yang melupakan kita yang besar, harta-harta kita itulah ada. Sebab tu Allah kata di dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan akan kamu, jangan kamu jadi lalai dengan sebab amwalukum, harta-harta kamu. Jangan harta kamu tu beri kamu lalai. Janganlah wa auladukum, anak-anak kamu itu beri kamu lalai an zikrillah, daripada berzikir kepada Allah, daripada mengingati Allah. Semaya dia panggil zikrullah, puasa panggil zikrullah, subhanallah panggil zikrullah, Allah pun dia panggil zikrullah. Apa zikrullah? Sebut akan Allah. Kalau zikrullah, kalau sebut dengan lidah, itu kita panggil berzikir. Kadang-kadang orang Melayu kita dia cakap bahasa Arab dah, dia tukar za tu dia jadi dah, berdikir. Kita tak panggil berdikir itu jelah tu berzikir asalnya. Cuma bila jadi berdikir hulu tu dia jadi hal lain. Asalnya berzikir mana sebut dengan lidah. Kita sebut kepada Allah. Hak ni hak penting sekali di dalam hidup sekarang lah ni. Kalau kita sebut dengan hati, dia panggil ingat. Nama ingat. Sebut di dalam hati.
Kalau sebut dengan lidah, kita panggil sebut lah. Cuma bila sebut biasa ni, tak jadi zikir. Kita tak panggil zikir dah. Hakikat bahasa Arab panggil zikir. Kita nak panggil zikir, kena kata subhanallah, dia tu duk berzikir. Tu asalnya begitulah. Asal zikir secara umum sebut. Hak patut kita sebut jadi bekalan kita zikrullah, berzikir kepada Allah, yang ni sebut akan Allah. Oleh itu, kalau kita berzikir dengan kata Allah, 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 nama zikir ke tak nama zikir? Nama zikir lah tu. Pada lughah di segi bahasa panggil zikir, dan pada syarak pun dipanggil zikir. Tak dikatakan bid'ah dalalah, tak dikatakan sesat. Tak sesat kerana termasuk di dalam definisi zikir. Termasuk di dalam kategori zikir. Penuh-penuh lah. Itu makna kita hidup sekarang, kita tak gambar dah, terlupa dah hak alam yang kita nak hidup di sana lagi. Oleh itu, yang paling penting kita kena ingat sentiasa, kata kita nak berpindah kepada satu alam, satu negara lagi, satu negeri lagi. Bukan kita sudah kat sini. Yang kita mesti kena usaha supaya kita boleh di sana apa yang kita nak kat sini. Itu hak penting sekali. Yang kita nak kat sini tu nak kelebihan. Kelebihannya iaitu kelebihan di dalam pakaian, kelebihan di dalam makanan, kelebihan di dalam tajuk tempat duduk. Dengan kata lain, hak kita nak sedap. Tak begitu? Kita usaha nak sedap. Kalau kita makan, cari nak makan sedap. Kalau kita minum, pilih minum, nak minum apa ni? Kita cari minum apa hak kita cari? Hak sedap. Itulah. Maka kita jangan lupa, kita kena usaha boleh kita sedap di akhirat. Maka kita kena soal lah diri kita. Tu hak besarnya. Hak nasihat Sayyidina Umar, yang ambil daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu cek diri kamu sebelum daripada kamu dicekkan. Kita cek dulu diri kita, muhasabah dulu. Aku ni, status aku sekarang ni duduk kat mana? Adakah aku sekarang sudah sempurna, sudah penuh di dalam tajuk skala tajuk, ataupun aku ada kekurangan? Itu kita baca situlah. Kalau ada kekurangan, cara nak mengatasi kekurangan tu macam mana? Begitulah. Kita kekurangan di dalam tajuk ilmu, kita mengatasi dia dengan belajar. Kekurangan di dalam zikir, ya kita usaha berzikir. Kekurangan di dalam akhlak, kita usahalah ambil akhlak, perangai-perangai yang baik. Kita kena tapung tepat kekurangan kita. Kita kena baca diri kita sendiri, sejauh mana kita sekarang lah ni. Itulah dia panggil kita belajar. Kalau di dalam tajuk agama ni, nama dia kita masuk jalan untuk berhadap kepada Allah. Di sana dia panggil ada didikan tuan guru supaya kita berjaya di dalam perjalanan kita ke akhirat. Guru bimbingnya itu dipanggil syekh. Masuk jalan dia tu dia panggil tu tariqah. Guru tu bimbing kitanya. Orang masuk jalan guru tu lah baru berjaya untuk pergi ke akhirat.
Sebab apa? Dia tolong heret tangan kita, tarik tangan kita. Kalau masa 2-3-40 tahun dululah, ada kami kat sana, dia panggil masa bergala dengan lembu, bergala dengan kerbau. Dia lembu ni kalau kita nak bergala dengan secara mula satu tu, dia tak boleh, dia tak pandai, kena heret dulu, tarik. Duduk kat belakang ni juga pegang nangga, dia panggil. Kalau duduk depan, tarik tali hidung lembu, heret pusing, boleh 3 hari baru dia gerak. Dia tahu dah caranya. Lembu, apa tu saya selalu sebut, ajar lembu lebih mudah daripada ajar manusia. Saya biasa kalau bergala tu tak, kita heret lembu, ajar dia 3 hari, tak lebih pada 3 hari. Dia faham lah. Faham. Kalau kita kata sok, kalau sana je guna kelimah tu ajar lembu. Sok, dia masuk. Kalau kata cih, dia keluar. Kalau dia dekat, dia berjalan straight. Siapa tempat konan, kita guna kelimah pendek bagi dia. Ling. Dia paling. Kita guna berpaling, ambil hujung ling. Dia berpaling. Faham dia. Mudah. Tapi manusia ni 40 tahun kena duk buat kuliah, tak cakap faham-faham lagi. Tok Imeh ni, cuba Tok Imeh. Tok Imeh nak semaya, cuba tengok. Setiap kali semaya, betul sah. Allah, manusia lebih teruk pada lembu lagi. Semaya 5 kali sehari, kena duk royak juga, betul sah. Setiap kali semaya kena royak. Lembu 3 kali, 3 hari ya. Letih selalu dah, faham selalu dah. Cuba fikir, kita dengan lembu cerdik siapa? Ya. Kalau nampak tu rasa cerdik kita, hakikatnya lebih jahil daripada lembu lagi. Berat pada lembu, ajar payah reti tu panggil jahil. Down, bahasa petani panggil down. Apa? Tak terima pengajaran, kerah perut, kerah kepala dia panggil. Sepatutnya tak kena kata dah betul sah, berapak sah. Sebab semaya ni sekali, sehari-hari 5 kali sehari. Pada semaya ni 40 tahun dah. Cuba kira tengok. Zuhur sebentar lagi tak kena kata dah, tak kena kata betul sah. Pakai masuk betul lah. Senang. Itulah ada guru bimbingan kita untuk akhirat, dia atur cara. Suruh kita berzikir berapa ratus kali sehari, suruh kita semaya sunat, dia atur suruh kita semaya malam. Dia ada guru bimbingan kita. Bermula dengan yang mana? Nak bermula kat mana? Sekarang kita sudah sampai kat mana? Dia ada tariqah jalan dia. Kita tak ada bimbingan ni, kita serah pada kita beginilah. Tak jadi. Wala suruh baca kul huwallah 10 kali pagi. Baca rak. Keluar masjid betul lagi, temu nasi lemak hilang habis dah. Hak kuliah 45 minit dah tak tahu mana dah. Lupa habis dah kita. Masuk opih hilang hak ni, hilang habis. Sebab tu bila nak mari semaya betul lagi tak ingat dah semaya ni kena masuk sah macam mana. Lupa dah. Hilang habis dah. Itulah. Kata siapa? Ibn Abbas ke siapa kata, sebab dinamakan manusia ni insan, dia ambil daripada makna nisyan bahasa Arab, makna terlupa. Kerana dia mudah terlupa manusia. Terlupa. Tak ada siapa sehari terlupa. Sejak pagi ni siapa zuhur tu terlupa dah. Kena beringat semula pula. Kalau kita di bawah bimbingan guru, tengok. Kita ada pagi, sudah mai subuh, kita baca satu halaman Quran. Boleh baca?
Kalau serah kepada kita, kalau kita sembahyang di rumah, kita baca tak? Tak baca dah. Tak baca. Sebab tak ada orang bimbing kita. Padahal kita tahu caranya. Begitu juga cara nak pergi ke akhirat ni, bimbingnya umum, begini. Ni hak bimbingnya umum je panggil. Dia kena ada bimbingnya khusus khas. Yang diatur, yang dibimbing oleh tuan guru kita. Sebab tu pertama kali kalau kita duduk di bawah bimbingan tu, dia suruh kita bersesal, menyesal di atas apa yang kita laku daripada hari-hari kita yang telah lepas. Di dalam hari yang telah lepas tu, kita laku apa? Kita kena menyesal perkara tu dulu. Kalau perkara kita laku dari kesalahan, memang kita setiap lahzah, setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, tentu kita kena ada kegelinciran kita. Dia panggil melampau kita, melampau batas. Paling tak ada kita lalai daripada Allah. Kita tak ingat kepada Allah, jatuh kita di dalam kesyirikan yang khafi. Itu tentulah kalau kita pergi kepada didikan yang tinggi, dia sapa pada situlah didikan tinggi. Yang paling tinggi didiknya, nak didik kita sampai kepada kita tidak hilang Allah daripada ingatan kita walau satu detik pun. Itu didikan tinggi. Kalau hilang dari Allah daripada ingatan kita satu detik, dikira kita syirik. Kerana Allah ni mesti ada bersama dengan kita. Kita kena dia tu ada dengan kita. Kita bersama dengan dia setiap masa. Sebab dia Tuhan kita. Dia mengatur pekerjaan kita. Dia menggerakkan kita. Dia mendiamkan kita. Macam mana kita tak ingat pada dia? Masa kita bergerak, kita ingat. Ingat kata ingat kata dia menggerak kita? Tak ingat. Itu kita sudah bersyirik dengan dia. Bila kita makan, kita ingat ke Allah makan kita? Bila kita makan, masing. Kita ingatkah kata Allah memasing? Dah marah kepada orang rumah. Allah garam murah sangat sekarang ni. Marah ke orang rumah. Tak ingat Allah bermasing. Tu hilang daripada terlupa, ghaflah. Dia panggil lalai daripada ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Didikan tinggi nak sampai kat situ. Bila tak ada lalai pada Allah, dikira kita bersalah. Dikira kita bersalah. Kita waktu tu jauh lagi kelah kita. Kitanya kena kita bersalah hak jenis berdosa ni kita banyak. Kita kena mula hak sini dululah. Basuh. Nama dia kita clearkan, menyucikan kesalahan kita pertama kali nak masuk ke jalan lagi ke akhirat. Kalau tak clear hak ni, begininglah kita. Kita duk jadi lalai ke akhirat sebab benda di dalam kita sendiri ni kita kotor panggil cemar. Sebab tu dia jadi terlupa. Dia kena clear hak ni dulu baru boleh. Maknanya dengan kata mudah, kena bertaubat. Cuci daripada dosa dulu. Itu pertama kali. Nombor dua, kena belajar apa yang dia nak buat di dalam masa yang dia berada di dalamnya. Supaya dia buat tu betul dengan ajaran. Sekarang lah ni misal contoh. Sekarang jam 7.27 minit. Ngikut jam saya. Hak saya tengoklah. Sekarang lah ni kita nak buat apa? Kena belajar hak tu lah. Supaya kita buat hak tu. Supaya betul. Supaya betul. Sekarang kita nak baca Qul Huwallah. Belajar Qul Huwallah sekarang.
Baca qul huwallah biar betul. Jangan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Payah nak cukup bilangnya saja. Betul tak betul tu lain kira. Tak boleh. Kena belajar biar betul. Kita nak solat, belajar solat biar betul. Biar betul. Jangan solat biar jadi buat gambaran saja. Ya. Isi dia, parti dia tak ada. Tak boleh. Kalau kita minum air biasa, tak ada pH di dalamnya, tak boleh. Tak ada parti dia, tak ada zat dia. Kalau kita beli gandum, tak ada isi dia ke apa, debu saja-saja, tak boleh. Tak ada berbeda. Semaya je kena ada parti dia. Kalau kita perah tu ada parti. Itu hak naknya. Kalau kita tak belajar, dia ada gambar saja, tak ada parti dia, tak jadi. Tak ada isi dia memang tak ada isi. Itu cara kita bentuk dia yang sebenar begitu. Dan hari ni kita kelas ni pun kita tak lepas dah ni. Bertaubat pun kita tak lagi. Dia panggil tarak, duk tunggu kau dulu nanti pergi ke Mekah dulu. Nanti jadi tok haji dulu. Nak balik serba pun kita kata nanti lepas balik Mekah dulu. Kita tak pergi Mekah tak boleh nak balik serba. Allah, sebab apanya tak ada nak balik serbanya? Saya nak suruh cuba masjid ni Zuhur sebentar lagi nak mari semaya paling kurangnya pakai serba. Boleh tak? Kena boleh lah. Mulut tu kena boleh lah. Praktik tu tak tahu lah. Kena boleh. Ada perubahan. Nanti kita baca diri kita sekarang kurang kat mana lagi? Kurang atau semaya tak pakai serban lagi. Mari pakai serban. Supaya bertambah duit akhirat kita. Semaya pakai serban ada kelebihan dia. Semaya bersugi ada kelebihan dia. Nak buat duit akhirat. Dunia ni kalau kita gaji 2,000 sebulan, 20,000 sebulan, kita nak beradu zakat tu ke? Naik, nak gaji bolehnya kena naik tiap hari gaji. Itu kita kena bertaubat kerana dia belajar hak tutup teh waktu, tutup teh masa. Masa jam 7 tutup teh dia apa belajar perkara tu. Maka kita banyak dah waktu lepas banyak dah. Lepas banyak waktu yang kita tak tunai tutup teh dalam waktu tu. Sebab tu ayat yang betulnya orang setengah pada kita kata kita ni siapa masa dah untuk kita nak bersatu misalnya. Kita orang Melayu untuk nak bersatu sudah siapa masa dah. Siapa masa dah kita untuk nak bekal akhirat, nak belajar sebenar-benar belajar. Ayat tu tak betul manalah. Hak betulnya kena qada dah kita ni masa lepas lama dah. Betul tak? Misalnya contoh kalau kita nak bersatu, bukan siapa masa lepas lama dah untuk kita bersatu. Lah ni kena qada dah hak sungguh pun. Masa qada pun tak qada juga, tak tahulah, wallahu alam lah kitanya. Begitulah lebih kurang yang saya boleh menyampaikan. Mari kita buat perubahan kita lah. Buat perubahan untuk jadi bekalan kita pada akhirat. Cara perubahan seperti kita melazimi baca qul huwallah 10 kali sehari supaya kita dapat satu binaan di akhirat. Mari kita buat perubahan, kita mari pakai serban setiap kali kita nak semaya. Jangan semaya dengan kepala goleng-goleng gitu, jangan. Kepala lepas-lepas gitu tak. Dan mari kita berzikir kepada Allah tak kurang daripada 100 kali dengan subhanallahi wa bihamdih. 100 kali. Kalau sebolehnya 100 kali pagi, 100 kali petang tak kurang. Kerana sabit di dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata tidak ada seorang yang bawa amalan yang paling afdal selain pada seorang itu dia baca subhanallahi wa bihamdih.
yakni siapa-siapa baca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi 100 kali petang, tidak ada seorang pun yang bawa amalan yang lebih afdal daripada dia pada hari kiamat. Itu Rasulullah kata. Walau orang tu nak buat perang, walau orang tu nak sedekah 1 juta sehari pun, nak lawan dengan dia, nak pergi tanding dengan dia, nak bertewah dengan dia, tak menang. Dialah yang nombor 1. Besar fadilahnya. Malaikatnya seorang tu dia bersedekah 1 juta sehari, dia pun kata juga subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi 100 kali petang. Lebih dia kerana dia ada sedekah. Oleh itu mari kita buat melazimi amalan kita tetap. Pagi-pagi kita tubik pada masjid, tak apa, nak sama tara nak sapa ke rumah kita, subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Sapa ke rumah cukup 100. Nak mari pula maghrib, sembahyang maghrib, turun rumah sapa masjid subhanallah wa bihamdi, cukup 100. Gitu pun boleh dah kita buat satu permulaannya. Kemudian seterusnya cara kita nak meningkat, cara kita nak berjalan ke akhirat kita tu ada 1, 2, 3. Begitulah lebih kurang. Minta maaf lah di atas habis masa lebih. Saya pun tak tahu muka tak bagi masa tadi. Minta maaf itu ada lewat sikit ni. Banyak tu saja. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang saya sampaikan itu ada manfaat, ada faedah bagi saya dan bagi para jemaah yang ikuti kuliah pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Masjid ini mengucapkan banyak terima kasih kepada itu. Jadi seperti yang tuan nampak, di tengah tu ada tabung. Tuan Guru ni lah Tuan Guru Syekh Muhammad Pondok Al-Islami di Dirasat Al-Islamiyah Kampung Wakaf Budi Sekap Patani. Jadi tuan-tuan, kita beri masa dalam 10 minit tuan-tuan balik rumah, ambil duit, letakkan dalam tabung, InsyaAllah untuk pondok Tuan Guru sendiri. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kau berjauh.